Hmm. Start. Lunch pool. Hai, assalamualaikum semua. Oh, lunch pool. Ni santai sahaja. Santai-santai saja. Suara okey ke? Sound check dulu. Sound check jap Waalaikumsalam. Siti Fatimah. Arisha Adam pun ada. Buat suka-suka pok nikmu Jom go buat suka-suka. Waalaikumsalam Tazimah Safian. Nur Syamtina. Waalaikumsalam Nazliana Ahmad. Suara okey ke? Waalaikumsalam ke Harudin Ramli, Cikgu Korea. Suasana mari. Waalaikumsalam kepada semua yang beri salam. Saya nak tahu suara okey. Okey. Waalaikumsalam daripada Fatih Putih. Syamir Fit Mukhtar. Kak Eli kita ada. Eli Syahidah. Suara okey ikhwan. 500 lebih dah. Okey. Ni malam ni saya bukan sesi luahan apa-apa. Malam ni bukan sesi luahan. Ni pun spontan dia buat. Sebab lepas pada saya buat live 2 hari tu baru saya tonton live saya sebahagian ni lah. Saya tengok banyaknya orang komen bagi pandangan itu ini, tapi saya tak membaca komen. Waktu saya buat live 2 hari lepas. 2 kali sebelum ni. Jadi malam ni saya nak buka komen. Bukan nak buka komen memang saya terbuka. Nak baca komen apa pandangan orang ramai pula. Pandangan saya tentang perubahan dalam KPM apa semua tu, perlu wujudnya kepercayaan tu. Itu pandangan saya dah lama bertahun-tahun dah. Dia orang dah tahu dah sebenarnya. Cuma tak ada tindakan. Cuma kita harap tindakan lah. Pandangan tu saya isu lama dah. Semua yang saya sebut mereka tahu dah. Boleh kata macam tu lah. Cuma kita nak tahu pandangan orang ramai. Pandangan ibu bapa pula. Saya ada buat poll. Saya baru tahu dalam live boleh buat poll. Kembalikan UPSR dan PMR. Hayu Rosli, cantik. Kita buat poll edit. Semua UPSR dan PMR. Dan PMR ke UPT3? PT3. Poll ini selama 5 minit. Kalian boleh klik option yes atau no. Yes tu sokong UPSR dan PT3. No tu nak kekalkan tak nak. Kita cuba lunch. Saya first time ni buat poll waktu ni. Lan, kau tengok Facebook aku macam mana? Yang live sebab aku buat poll. First time aku buat poll. 5 minit je poll ni. Dia automatic boleh set 1 hingga 5 minit sahaja. Dah boleh undi ke? 7 vote dah. Macam mana poll tu? Sekejap, saya first time. Mana nak tengok poll, tak ada pun. Aku dah lunch poll, dah ada 16 vote dah. Orang nak poll kat mana Kat mana poll ni? Keluar. Kau tekan mana ni? Yes no. Kau tekan. Aku tekan. Boleh tekan poll bawah ni. Boleh tekan yang graf bawah ni, poll. Wujudkan semula yes ke ataupun no ke. Antara yes dan no. Boleh tekan tempat biru ni, biru. 3 graf ni, graf. Okey, 3 graf ni. Kembalikan UPSR PMR, UPSR PDT. Yes, poll tu saya wujudkan. Poll ni ada 5 minit sahaja. 5 minit saja poll ni. Bila kita tekan dekat graf biru, dia akan keluar. Kita boleh undi. Yes atau no. Kalau yes lah. Kalau no lah. Change your vote, boleh change lagi vote. Okey. Kalau tersilap tekan, boleh tekan sekali, dia boleh tukar. 300 vote dah. Tak keluar lagi. Ni. Graf. Klik graf ni. Dia terus keluar. Dekat telefon kalian ada gambar ni. Ni graf ni, biru ni, biru 3 batang tu. Klik je, dia akan keluar macam tu. Tak nampak Dia akan keluar lah macam tu. Cuba tengok kat bawah tu, dekat komen tu. Dan cikgu dan. Sebelah komen tu tak ada pun cikgu nak poll. Nik Khatijah kata tak ada pula. Nur Aini dia pakai vote ikut komen dia pakai tick gitu. Yes. Ni lagi sekali saya tunjuk. Sebelah komen ada batang biru 3 batang ni. Bila tekan dia batang biru 3 batang ni, dia akan keluar vote. Yes no.
wujudkan semula UPSR dan BT3. Sekarang dah 800 orang vote melalui poll. Masa ada 2 minit setengah je lagi. 2 minit 40 saat lagi. Dia maksimum boleh buat poll ni 5 minit. 1 minit, 3 minit, 5 minit. Saya dah ambil maksimum dah 5 minit. Sekarang dah ada 964 vote. Saya tak tengok lagi. 1000 lebih dah. Keluar masuk balik guys. Kena keluar balik masuk. Tak ada pun graf tu. Kena keluar masuk balik orang kata. Entahlah. Tak ada telefon murah berapa kali. Amir kata. Kena beli iPhone 14 man. Baru 10,500. Dan Cikgu Nur Aisyah. Fokus subjek core. Subjek merapu guburkan. Zakirah punya pandangan. Minimumkan kerja rumah Muhammad Nawawi. Minimumkan kerja rumah Muhammad Nawawi Abdul Razak, dia kata antara cadangan dia dalam pendidikan, dia nak minimumkan kerja rumah. Dia tak nak anak-anak kita stres. Dia nak anak-anak seronok pergi ke sekolah, dan pembelajaran itu 100% boleh disampaikan di sekolah, dan anak-anak balik rumah boleh luangkan masa bersama family. Tak perlu nak fikir dah kerja rumah itu, kerja rumah ini. Cadangan yang baik, bagus. Tak perlu PSR, cuma tambah baik. Cuma tambah baik PBD. Siapa komen tadi? Ada komen. Tak perlu dia kata tak perlu UPSR, tambah baik PBD. Okey. Siti Farihan binti Anwar kata tak perlu UPSR, cuma tambah baik kaedah PBD je. Keluar live lepas tu masuk balik. Sarmila Firdaus kata baru boleh tekan pool. Pool tu tinggal 1 minit lagi. 1 minit 15 saat saja lagi. Kita ada 1400 vote sekarang. Purple cikgu bukan biru. Aduh, Sabarina kata colour purple. Baik colour purple. Graf colour purple Tiada perasaan, hanya belajar. Okey. Ada pandangan daripada Taqiyuddin Al-Yahya. Tiada perasaan, hanya belajar, lepas tu beri sijil kecemerlangan kepada anak-anak. Okey. Tak perlu. Xiao Yu kata tak perlu UPSR dan PT3 dikembalikan. Minimumkan subjek dalam sehari, combi. Masa 35 saat lagi untuk mengundi, ada 1,600 orang sedang mengundi dan vote. Saya lagi suka kerja sekolah banyak, Kak Eli kata. Biar anak-anak tak ada masa nak main phone. Tengok. Orang masing-masing ada hujah. Dan cikgu. Kalau darjah 1-2 tak perlu buku kerja, boleh ke cikgu? Sebab nak anak belajar menulis. Nur Hamidah. Okey. Bagus pandangan dia. Zikri Yusof. Waalaikumsalam, sahabat dari SK Taman Melati 2, sahabat baik saya. Graf tu 3 garis purple. Benar Kak Zuria kita. Siti Nurhaja, janganlah ada balik PSR. Penatlah nak jadi exam. Habis dah pul. Saya tak tahu apa jadi. Okey, sekarang keputusannya dah keluar. Wujudkan semula PSR dan PT3 daripada 1,860 orang yang undi 1,806 orang yang undi, 86% yakni 1,606 undi yes. 86%. Bukan 86% ni. Sebab dia ada yes 3 tempat yes ni. 91% undi yes. 91% undi yes. No 8%. Lebih kurang 1,700 lebih. 17. Sorry. Betul 17. Lebih kurang 1,700 lah. Daripada 1,866 orang yang mengundi, 1,700 mengundi yes, perlu wujudkan semula UPSR dan PT3. Manakala 78%, 130 orang mengundi no. Dia kata tak perlu wujudkan semula. Okey. Ya, itu pandangan orang ramai lah. Kita bukannya nak desak kerjaan ke apa, tapi kita nak dengar pandangan ramai. 91% kata nak wujudkan semula UPSR dan PT3. Baik. Saya ulas melalui pool dulu berdasarkan statistik dan data yang kita dapat 5 minit tadi. Pool selama 5 minit tadi bagi tahu, menunjukkan kita ramai orang nak UPSR dan PT3. Jadi sebelum ni pun saya ada menulis tentang hal ni. Jadi pandangan orang ramai lah. Kenapa perlunya ada? Untuk murid lebih fokus. Untuk murid lebih fokus, sekolah rendah, bila peperiksaan ni dia macam garisan penamat tau. Macam garisan penamat. Kalau kita lumba lari, terlepas budak, okey lari. Budak bebas berlari tanpa garisan penamat, apa jadi? Ada yang lari laju, ada berjalan, ada sembang, ada duduk, ada tak tahu nak tuju mana. Orang lain tuju ke sana, dia tuju ke sini, satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Tiada haluan dan hala tuju.
Bila ada peperiksaan, itulah matlamat di dalam pendidikan, dalam pelajaran mereka. Sepanjang mereka belajar daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan di tahun terakhir di sekolah rendah, ada satunya matlamat untuk mereka kejar, untuk mereka capai. Yakni sebelum ni kita ada UPSR. Jadi UPSR adalah penanda aras yang dijadikan penanda aras murid tu di mana untuk dibawa ke sekolah menengah. Murid kefahaman dia itu di mana. Kalau murid tu dapat A contohnya, menandakan dia sangat faham lah subjek daripada tahun 1 sampai tahun 6 tu. Kalau dia dapat B, maknanya sederhana. B dan C, D maknanya dia lemah. Benda ni di-convert kepada PBD. Masih ada PBD tapi dia tak sama. PBD takkan sama seperti UPSR yang setara. UPSR ni setara seluruh negara. Orang Sabah kah, Sarawak kah, pedalaman kah, bandar kah, kampung kah, sekolah elit kah, sekolah biasa kah, sekolah kluster kah, soalan dia selaras. Soalan dia selaras seluruh Malaysia. Kerana pendidikan yang anak-anak kita terima juga sama. Buku teks yang sama, buku aktiviti yang sama, silibus yang sama, masa pembelajaran yang sama yang mereka belajar daripada tahun 1 sampai tahun 6. Bila ada satu matlamat di hujungnya, murid akan kejar. Sebab tu guru tahun 6 digelar ahli sihir. Guru tahun 6 ni digelar ahli sihir. Kenapa digelar ahli sihir? Saya banyak kali jadi guru tahun 6. Kerana mereka mampu sihirkan murid yang sangat lemah ke tahap sederhana mungkin cemerlang dalam masa 7 bulan, 8 bulan. Biasanya exam bulan 9 dulu. Jadi dia ada 9 bulan saja persediaan. Saya pernah mengajar tahun 6, kelas hujung. Saya selalu diberi kelas hujung lah. Bulan pertama, kita buat ujian penilaian awal murid. Murid kelas hujung, ada yang menolak tak pandai lagi pinjam. Sifir seorang pun tak hafal. Dalam sekelas 30 orang, 40 orang, sifir tak ada orang hafal. Bahagi tak pandai. Tolak dah tak pandai, bahagi nak pandai apa lagi? Rumus memang hancur lah. Memang tak hafal lah. 1 km berapa meter, 1 meter berapa cm memang tak hafal lah. Macam mana nak kira isi padu kubus, macam mana nak kira perimeter, macam mana nak kira keluasan. Mereka tak hafal. Sebab tahun 1 sampai tahun 5 dia banyak main, tak hadirnya, pontingnya, macam-macam lah masalah murid. Kerja rumah, malasnya. Masuk tahun 6, guru tahun 6 ini menyihirkan murid ini. Bagaimana mereka sihirkan? Mereka sihirkan dengan kelas petang, kelas malam, kelas hujung minggu. Bahkan biasanya hampir exam, sebulan 2 sebelum exam tu, subjek elektif yang lain. Subjek muzik biasanya. Nak ambil marah cikgu muzik. Subjek PJ contohnya. Murid tak ke Padang dah 2 bulan terakhir. Waktu muzik, cikgu mat ambil, cikgu BI ambil, nak pulihkan. Sebab masa belajar dia tak cukup, sikit. Mereka di drill yang terlampau. Kita bagi latih tubi yang sangat banyak, jawab beribu soalan, kita pastikan asas mereka kukuh balik. Jadi in the end, periksa bulan 3, penilaian bulan 3, markah mereka bawah 10. Bawah 10 tau. Biasa kelas hujung bawah 10, 8, 7, dah macam admit dah. 11, 13 markah. Masuk bulan 6, ada peningkatan sikit, 20 lebih. Pun satu kelas gagal. Tapi waktu UPSR yang sebenar, sampai ke bulan 9, kelas saya daripada 37 orang murid, 36 orang murid lulus. Daripada 100% gagal. Dalam 9 bulan kita boleh sihirkan murid sehingga tahap itu. Kita boleh sihirkan murid sehingga tahap itu. Dan bila mereka lulus, bermaksud mereka menguasai tahap penguasaan minima. Ataupun dalam PBD-nya TP3. Dia dah kuasai dah TP3 bila dia lulus UPSR. Dia ada tahap penguasaan minima menyebabkan dia melangkah masuk ke sekolah menengah. Masuk ke sekolah menengah ini, mereka ada asas. Pandai dah darab, tahu kira luas, tahu kira peratus, tahu pecahan. At least basic. Jadi silibus sekolah menengah lagi tinggi tau. Silibus sekolah menengah lagi tinggi. Jadi cikgu dia pun
sambung je lah daripada sambut je lah murid kita daripada sekolah rendah, cikgu sekolah menengah sambut walaupun bersusah, tapi at least budak tu ada basic. Ramai yang ada basic sebab dipulihkan dalam masa 9 bulan ini. Dipulihkan dengan memang hardcore lah. Memang saya dulu daripada bulan 2 murid stay back setiap hari di sekolah. Kelas tambahan untuk kelas murid akhir. Hari ni 15 orang. Hari esok 15, hari lusa 15. Saya tak buat sekelas, tak boleh fokus. Jadi setiap hari. Itu bukan inisiasi sekolah, tak ada. Belum lagi yang sekolah punya program biasanya hujung minggu. PIBG pula mungkin ada program motivasi dan sebagainya. Tapi inisiasi guru sendiri bulan 2 start dah ni, nak kejar bulan 9 tu. Setiap hari. Murid kata kau tak ada duit, tak ada, jangan risau. Bagi tahu mak ayah je. Hari ni hari apa? Murid ni hari apa kena stay back di sekolah. Saya akan stay back lah setiap hari. Kita carilah kantin, mak komputer, dewan, surau, mana-mana tempat untuk belajar. Untuk pulihkan murid ini agar dapat at least basic. Asas tu mereka ada. Dan benda ni berjaya. Benda ni berjaya memulihkan murid yang kritikal ini. Murid yang kronik ini. Berjaya memulihkan. Bukan saya seorang saja, seluruh Malaysia macam tu. Seluruh sekolah pun macam tu lah mereka buat ni. Jadi bila mana tak ada UPSR ni, dia bagai larian tanpa garis akhir. Tiada lagi kelas-kelas tambahan insentif. Ada, tak banyak. Tak seperti dulu. Tak bersungguh macam dulu. Murid pun motivasi dia tak tahu nak kejar apa. Dulu orang kata jangan kejar A, jangan exam oriented. Sebenarnya bila ada matlamat, mengejar A itu matlamat. Yang tak bagusnya banding beza, ada graf sekolah yang rendah kena hukum, kena buat tunjuk sebab dan sebagainya. Itu yang tak bagusnya. Kalau saya secara peribadi, saya setuju ada A tu. Apa salah dengan A? Kalau saya lah. Tak apalah. Ini kan diskusi sahaja. Saya tak kata saya betul. Dan pandangan 91% yang mengundi tadi kata perlu wujud balik UPSR dan juga PT3. Tak mestinya walaupun 91% tak semestinya dia yang terbaik. Mungkin yang 9% tu bila dihujahkan lebih bagus. Mungkin. Kita tak menolak yang kata tak nak UPSR dan PT3 tu. Kita bukan nak pelekeh siapa-siapa. Jadi kita nak bincang santai. Tak ada isu apa-apa, tak ada isu panas apa pun malam ni. Malam ni kita nak bincang, saya nak dengar suara orang ramai. Los, saya ada cadangan sikit cikgu-cikgu makwa yang single harap KPM hantar ke kawasan aku. Aduh lah, los lah. Okey, itu gurauan lah, selingan. Sempat melintas, sempat pula saya baca. Los tu single lagi. Siapa yang single lagi? Boleh PM Los. Rasakan kau Los. Harap ada ratusan PM lah nak menjadi calon isteri Los. Dia kata mana-mana cikgu muda lawa dan belum kahwin tu suruh hantar ke kawasan dia. Dia duduk Perak kalau tak silap saya. Entahlah. Kembalikan UPSR. Okey. Jadi itu antara hujah orang yang sokong UPSR dan PT3. Murid ada matlamat. Murid dapat dipulihkan. Okey. Dan bila tak ada UPSR, banyak dah rungutan daripada guru sekolah menengah. Rakan-rakan guru sekolah menengah bagi tahu, gila sekarang. Kata apa hal pula? Budak tingkatan 1 sekarang kena masuk pemulihan balik. Aduh, dia kata sangat-sangat ramai murid di tingkatan 1 yang mereka sambut ini tak kuasai asas. Tak kuasai tahap pencapaian minimal lah maksudnya. Sebabnya mereka tak di drill. Dulu paksa tau. Macam kita paksa pula budak. Wajib datang, apa tak datang sampai ke rumah saya cari. Tak datang kena tambahan, siaplah kau rotan nanti. Gitu. Sebab kita nak untuk kebaikan dia. Budak hadir walaupun terpaksa, tapi mereka dapat ilmu. Kita dapat kejar target kita. Berbanding sangat bila tak ada UPSR, guru sekolah menengah, guru tingkatan 1 utamanya sangat-sangat terasa. Dan guru yang paling kedua terasa bukan tingkatan 2 tau. Tingkatan 2 memang dah. Yang paling terasa adalah Form 5. Sebab murid tak ada pula PT3. Ada dah guru Form 5 yang komen sebelum ni. Bila isu ni saya pernah discuss banyak kali dah. Sama ada melalui tulisan dan juga live. Guru sekolah menengah Form 5 dia kata, cikgu sekarang PT3 pula tak ada pula. Tak boleh PSR dah tak ada. Jadi kebodohan budak. Bukanlah kebodohan. Maknanya kelemahan budak yang mereka ini tidak dipulihkan awal. Dulu dipulihkan pada tahun 6.
Di tahun 6 pula ada lagi lemas tingkatan 1, tingkatan 2, form 3, cikgu form 3 pula pulihkan untuk mereka bersedia pada PT3. Jadi menuju kepada SPM itu, murid itu dah ada 2 kali persediaan, 2 kali tabisan. Pendek kata, kalau daripada sekolah rendah, daripada 100% murid, 40% lah kita kata tak kuasai, 60% okey. 40% ini tak kuasai, masuk ke tingkatan 1, membawa ke tingkatan 5, 40% jugalah guru tingkatan 5 kena hadap. Berbeza dengan dulu. Daripada 100% murid sekolah rendah, bila ada UPSR, cikgu ada 40% murid tak kuasai, guru tahun 6 drill 9 bulan untuk mereka kuasai, masuk sekolah menengah, tinggal 20% sahaja yang belum menguasai, yang kita kira Linus Tega lah. 20% pula ini dipulihkan sewaktu form 3. Mereka ada target nak kejar PT3. Tinggal 5%. Jadi cikgu yang mengajar form 5 itu hanya perlu fokus 5% itu untuk betul-betul mereka drill. Nah, lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Itu itu secara itu gambarannya lah. Okey, baik. Satu lagi pandangan mengatakan tak nak UPSI dan PT3. Dia nak pembelajaran secara gembira, murid tak ada tekanan, tak ada perbandingan. Bilangan A, tak ada perbandingan peratus sekolah. Itu pun salah satu benda bagus juga. Kita tak menolak benda tu. Dan banyak negara maju lain, dia dah mula mansuhkan perlahan exam oriented ni. Dia dah mula mansuh. Singapura tak silap saya 2025 dia akan masukkan sepenuhnya. Ke 2024 akan masukkan sepenuhnya exam oriented ni. China masih teruskan. Finland memang tak gunakan exam oriented. Banyak negara-negara maju, ada sebahagiannya guna, ada sebahagian tidak. Okey. PBD pula PBD pula ada memang banyaklah isu juga PBD. Isu ketidaktelusannya, isu markah terbangnya, isu ibu bapa tak faham anak aku faham ke tak tengok TP3, TP2 gini ni. Lepas tu banyak pula konstruk-konstruknya, bahagian-bahagiannya pula. Berbeza bila exam ni dapat markah pertengah tahun, okey 90, tahu anak dia 90. Ni pergi percubaan ibu bapa pertengah tahun pergi, oh matematik ni TP2, sekali TP3, TP5, TP4, apa benda ni, macam mana sebenarnya saya ni cikgu. Jadi pening. Sebab belum serasi kot. Nanti serasi boleh lah kot. Cuma tulisan Dr. Anwar Ahmad mengatakan sekolah ramai murid dalam kelas. Sekejap. Sekejap ada call tadi. Suara okey ke? Sebab kalau ada call biasanya suara akan hilang. Okey. Apa tadi? Dr. Anwar Ahmad kajian dia melampirkan kajian data dan statistik dia. Contohnya China nombor 1 PISA dalam matematik dan sains. Sekolah dia exam oriented. Ada apa? Dia kata China tak boleh laksanakan PBD, exam lebih sesuai dengan dia kerana rakyat dia ramai. Dalam bilangan murid kelas dia padat, 40 lebih, 50, 60. Lebih kurang kita. Mungkin lebih dia, mungkin lebih padat dia. Sebab PBD memerlukan ruang yang banyak, memerlukan bilangan yang sedikit. Kalau di UK murid sekelas 20 orang, 25 orang. Ada pula pembantu guru. Jadi untuk menilai murid dari masa ke semasa melalui TPDP ni, tahap penguasaan ini, mereka sempat. Ada pula pembantu, guru murid yang sikit, masa tu banyak. Contohnya guru matematik mereka katakan dia ada masa 15 waktu seminggu. Seminggu ada 15 waktu. Berbanding kita 5 waktu seminggu. Kurang 3 kali ganda. Nak nilai ramai. Dan TPTP ni, PBD ni, dia nilai leceh lah, rumit lah. Banyak benda. Bahagian ni, banyak konstruk yang perlu ditanda. Kalau VM tu perlu ditanda lebih 100, tak silap saya 123 instrumen yang perlu ditanda. Instrumen ni maksudnya, okey, membaca lancar, okey, boleh letak TP4. Okey, menulis, okey, TP3. Membina ayat, tu sepanjang tahun tu 123 nak menanda. Jadi ibu bapa dapat pun nak tengok anak dia BM saja 123 instrumen yang dia nak kena tahu. Oh, membaca anak aku TP3 ini
Benda instrumen tu lama banyak untuk dinilai. Murid ramai, masa sikit. Jadi tak mustahil kita tidak juga menolak bila mana orang-orang kata TPTP ini PBD ini tak telus. Cikgu ada bagi matah terbang, tengok muka murid, okey murid ni bijak, saya jawab, aku letak je lah. Tanpa penilaian telus. Ada juga berdasarkan penilaian bertulis mereka. Dalam PBD masih boleh buat exam. Masih boleh buat ujian bertulis, objektif dan subjektifnya. Dia juga nilai melalui benda lain lah, hasil kerja dan sebagainya lah. Berbeza dengan exam betul-betul lah, kata exam je. Itulah nilai muridnya. Ada pro and con lah. Tapi nak bagi tahu, negara yang melaksanakan PBD dan berjaya, mereka itu bersedia. Dari segi kelasnya, prasarananya, sekolah mereka lengkapnya, dari sudut bilangan muridnya, dari sudut masa pembelajarannya, dari sudut pembantu gurunya. Kita banyak kekurangan di situ. Kita banyak kekurangan di bahagian prasarana, bilangan kelas kita, murid dan kelas pun ramai, tak ada pembantu gurunya. Waktu guru pendek setiap minggu. Matematik satu kelas 2,5 jam sahaja seminggu. Nak nilai murid 40 orang murid dalam 2,5 jam seminggu. Banyak pula tu instrumen nak kena nilai. Banyak pula tu instrumen nak kena nilai. Jadi jadi ada beberapa kelemahan yang kita boleh perbaiki lah. Tapi kalau ikut kajian tadi, kalau ikut poll tadi, 91% daripada 1,600 undian 1,800 undian 1,700 orang kata nak balik UPSR dan PT3. Yang 9% tak nak. Okey, tak ada masalah. Kita tak mengatakan tak nak, salah, tak ada. Kita bincang borak-borak santai, bukan nak salahkan mana-mana pihak. PBD pun ada kebaikan-kebaikan juga. Okey, apa lagi? Apa lagi? Oh, Dr. Aziz nak ulas itu dekat Esra Awani. Cikgu tak tengok ke? Saya sedang buat live Izami. Saya tak tengok lah dia. Dr. Aziz berbelit jawab soalan. Siapa yang ada ni? Berbelit jawab soalan ke Awani. Oh, ada Awani, PBD, laporan. Okey. Masalahnya menteri. Mana-mana menteri lah. Dia jawab berdasarkan skrip, berdasarkan dapatan daripada pegawai dia. Berbeza dengan guru yang menjawab. Guru ini pelaksana. Dia sendiri buat, dia sendiri tahu kat mana lemah, kat mana lebih, kat mana senang, apa semua. Menteri, dia tak pergi mengajar. Dia di puncak sekali. Dalam hierarki, pendidikan dia berada di puncak. Jadi dia nak dapat tahu dapatan PBD itu berjaya atau tidak. UPSR dimasukkan itu bagus atau tidak. Semangat murid belajar sekolah tu macam mana, apa semua. Dia akan dapat daripada pegawai dia. Pegawai dia ni di Putrajaya, di KPM. Pegawai ni pun tak mengajar di sekolah. Pegawai ni pula akan kutip data daripada JPN. JPN pun tidak mengajar di sekolah. JPN akan kutip data dari PBD. Nampak? PPD. PPD pun tak mengajar di sekolah. PBD akan kutip dari cikgu. Tengok berapa lapisan. Cikgu kepada PPD, PPD kepada JPN, JPN kepada KPM, pegawai KPM kepada menteri. 4 lapisan baru sampai. Bila ada terlampau banyak lapisan ini, telus tak? Sukar. Akan banyak data-data tercicir. Sini dah daripada sekolah ni, dia nak nampak di PPD cantik. Kalau buruk, PPD serang. PPD pergi buat lawatan, suruh buat intervensi, suruh buat itu, suruh buat ini. Jadi sekolah pun dah takut dengan PPD, dia dah cantikkan data sikit. PPD pula dapat data yang agak cantik, nak supaya JPN nampak, PPD aku kena nampak on top, paling power dalam negeri ni. Cantikkan sikit lagi data. JN pula edit sikit, nanti aku kalah dengan negeri lain ni. Cantik lagi data. Sampai KPM, okey. Sampai KPM, okey. KPM serahkan kepada menteri. Oh, menurut dapatan kita semuanya bagus-bagus sahaja. Begitulah. Bila ada banyak lapisan, pernah tak kita main game? Kita main game, kita susun orang dalam kumpulan. Ni biasanya dalam team building. Susun katakan 5 orang. Orang ni tak boleh pandang orang lain. Kita bagi satu kertas, bagi ayat. Saya suka main bola, contoh. Bisik kat telinga dia. Orang ni pergi berbisik kat telinga ini. Orang ini kena berjalan berbisik kat telinga orang ini. Orang ini berbisik pada telinga orang ini. Orang ini berbisik pada orang paling depan. Orang paling depan kita bagi tahu, okey, sampaikan mesej tersebut.
orang tu akan jawab mengarut. Daripada saya suka main bola, tiba-tiba saya penjaga gol. Bola itu mahal. Saya minat Ronaldo. Macam-macam dia akan jadi. Kalau cuba buat game macam tu. Game tu banyak team building yang buat. Bila terlampau banyak lapisan, mesej asal yang mudah jadi lain. Sama juga, banyak dasar KPM sebenarnya yang sangat bagus. Sangat senang je pun. Bila sampai ke sekolah, jadi payah. Banyak. Saya lalui banyak benda sangatlah. Tanya cikgu-cikgu mesti setuju. Banyak benda asalnya dasar daripada KPM memudahkan. Tapi sampai JPN solid sikit, make up sikit. Sampai PPD tambah lagi make up. Sampai sekolah penuh make up, tak kenal dah muka. Asalnya naked memang sangat cantik, sangat handsome dah program tu. Tapi bila sampai ke sekolah, program tu jadi susah. Cikgu jadi merungut-rungut apa semua. Saya pernah waktu Linus dulu, pegawai Linus datang, saya tak buat lagi saringan. Datang marah, Cikgu Fadli kenapa tak siap lagi saringan? Sepatutnya PPD dah minta sebelum 15 hari bulan ni. Sebelum 15 hari bulan ni semua saringan dah kena dapatan nasional siap tadi. Cikgu Fadli separuh pula siap lagi ni. Saya bagi tahu dia, puan, KPM bagi tarikh sampai pertengahan bulan depan. Saya ada sebulan lebih lagi. Kenapa puan tekan saya? Tak boleh PPD nak. PPD nak sekarang. Cikgu pun maka buatlah dalam terpaksa. Bila buat dalam terpaksa mesti ada penipuan. Mesti ada kita langkau-langkau. Banyak step lah. Dah orang nak cepat. Nampak? Sepatutnya daripada dasar asal tu ada benda ni tak payah buat. Tapi dah sampai ke JPN PPD dia solek. Okey, kena tulis ini secara detail. Kita nak tunjukkan kerja daripada PPD kita terbaik. Jadi cikgu perlu tambah tarikh, cikgu perlu tambah masa, cikgu perlu buat 3 kali. Padahal boleh buat sekali je. Saringan tu, kena buat 3 kali. Waktu berbeza, jangan waktu pengajaran. Padahal boleh je waktu lain. Banyak sangat ni lapisan ni. Sebab tu ada komen saya baca ada satu kenyataan bagi tahu, masukkanlah PPD. Ada orang minta masukkan PPD. Saya setuju juga tu. Kita terlampau banyak lapisan. Dalam Malaysia, negara yang kecil lah. Malaysia lah sesuatu antara benda yang paling anehnya. Negara kecil, menteri sangat ramai. Kita ada menteri sangat ramai. Bandingkan dengan negara lain. Tak silap saya, negara lain berapa orang je menteri. Kita terlampau banyak menteri. Dalam setiap menteri itu banyak pula lapisan. Dalam KPM sendiri berpecah, berpuluh. Banyak bahagian sektor tu, sektor ni. Bahagian BPG-nya, bahagian IPT-nya, IPGM-nya, bahagian sektor pembelajarannya, sekolah hariannya, macam-macam. Pecah situ balik. Sampai JPN buat, JPN pecah lagi. Dalam cawangan JPN, PPD pecah lagi. Dia terlampau banyak lapisan. Bila terlampau banyak lapisan ni, dia akan banyak benda akan berubah lah. Tujuan asal yang cantik macam ni jadi bawah, jadi mengarut lain lah. Buat juga PPD tu, biasa dah okey. Baru masuk tu. Kami dah buat vote dah tadi. Kita dah buat poll, kita buat undian. 91% daripada 1,800 orang yang mengundi nak UPSR dan PT3 dikembalikan. Saya secara peribadi saya setuju. 9% saja yang nak dimasukkan. Semua nak pangkat. Betul, Elia Alin. Bila banyak sangat menteri, banyaklah gaji kerajaan kena keluar. Banyak sangat ni banyak sangat. Okey, aneh betul. Sangat setuju. Basic darjah 1 hingga darjah 3. Okey. Saya nak baca kan benda ni. Basic darjah 1 hingga darjah 3 kukuhkan asas membaca, mengira dan menulis. Darjah 4 hingga 6 fokus UPSR. Mira Rosli kata. Basic tahun 1. Saya setuju. Masalahnya kat Mira Rosli, dia bagi cadangan. Back to basic. Darjah 1 hingga 3 kukuhkan asas membaca, menulis, mengira. 3M. Darjah 4 fokus UPSR. Saya setuju. Cuma masalahnya kita ada terlampau banyak subjek. Itu menjadi masalah juga. Dan masalahnya silibus ini dia tak boleh ditukar sesuka hati. Bukan kata banyaknya sokongan rakyat nak silibus tukar. Boleh terus tukar esok. Tak boleh. Boleh terus tukar tahun depan. Tak boleh. Untuk membina satu-satu silibus memang take time. Memang ambil masa yang lama. Sebab mereka perlu buat pilotnya, ada sekolah dulu testnya. Banyak step. Dia bukan macam kita nak tukar sport race. Pagi ni tengok tak cantik, esok tukar sport race lain lah. Tapi
Walaupun banyak step, walaupun take time, sepatutnya pihak berkenaan lah, BPK lah, sepatutnya dah bermula sekarang. Dah bermula sekarang gubal yang baru. Bukan kita boleh nak terus tukar tahun depan. Tu tak boleh. Buku teks baru-baru lagi tu. Baru lagi buku teks tu. Dia kena at least completekan satu kohort. Satu kitaran. Yakni biasanya 6 tahun. Biasanya silibus ditukar, boleh bertukar setiap tahun. Boleh bertukar, bukan wajib bertukar tau. Biasanya boleh bertukar setiap 6 tahun. Murid tahun 1 yang guna silibus hari ini, dia sampai ke tahun 6 dia guna. Sampai tahun 6. Murid seterusnya. Maknanya kalau bermula 2020, katakan 2020, murid tahun 1. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 2026 baru boleh buat baru. Biasanya. Itu adalah pengiraan dia, cara dia nak tunya. Tapi memang silibus tak boleh ditukar serta-merta. Dia bukan kita tukar kain baju. Rizal Muhammad Saleh kata UPSR perlu diadakan semula. Okey, apa lagi yang kalian nak dalam pendidikan? Kalian bagi tahu, tulis. Mungkin ada pegawai-pegawai yang sedang tonton live ni, dia take note. Walaupun komen kalian saya tak sempat baca, mungkin dia take note. Dia boleh bawa dalam meeting mereka. Mungkin ada perubahan yang tu. Siapa yang luluskan silibus ini? Cikgu N. Azlin Shah, BPK, bahagian pembangunan kurikulum. Dia ada satu jabatan dipanggil BPK di KPM sana. Cikgu, rambut jangan sikat belah tengah ya. Dia tak boleh sikat belah tengah pula. Okeylah. Cikgu tolong komen program di LP Dah Sarawak, kesian murid kena belajar Mat dan Sains dalam full English. Guru wajib ajar full English, tajuk dual language program. Okey, Izzy Asrin, okey? Izzy Asrin Maskin. Saya nak jawabkan dia. Manalah tadi, masya-Allah. Aku benci betul lah nak scroll ni. Okey. Saya pin this comment. Saya pin dulu, Izzy Asrin Maskin. Saya nampak komen dia melintas. Dia kata, cikgu tolong komen program di LP di Sarawak, yang mana matematik, kesian murid kena belajar matematik dan sains dalam full English. Guru wajib ajar full English. Tajuk program DLP, Dual Language Program. Okey. Kepada Tuan Izzy Asrin Maskin, benda ni dulu items diperkenalkan. Semua mandatory, wajib ajar matematik dan sains dalam English. Tun punya idea dulu. Kenapa? Mengikut Tun berpandangan ilmu itu dalam bahasa Inggeris yang banyaknya. Matematik dan sains, buku-buku rujukan di universiti, di peringkat PhD, di peringkat master, semua ditulis dalam buku bahasa Inggeris. Jadi penguasaan rakyat Malaysia dalam English masih lagi tak memuaskan. Lebih kurang gitulah. Itu punca awalnya. Punca awal diperkenalkan items. Maka dilaksanakan item. Waktu tu sangat ramai profesor, banyaklah kajian profesor UKM-nya, UM-nya, bahagian akademik pendidik menentang pelaksanaan item mengajar matematik dan sains dalam English. Tujuan Tun supaya English improve. Rakyat Malaysia power speaking, power dalam English. Itu tujuan dia. Dia kata kerana ilmu di dalam dunia ini kebanyakannya ditulis dalam bahasa English. Jadi rakyat Malaysia kuasai English, dia boleh kuasai ilmu dunia. Itulah tujuan dia. Tujuannya bagus. Cuma kenapa sangat ramai orang tentang waktu itu? Kerana saya pun menentang. Saya posting 2006, 2007 tu saya mengajar dalam English tahun 1, tahun 2, tahun 3, banyak tahun. Lepas tu baru dimudahkan. Bila dilaksanakan, kalau saya mengajar di sekolah pedalaman dulu, saya di SK Mambang Pekan Pahang. 70% murid saya adalah murid asli. Okay. Saya mengajar di pedalaman dulu. Tak boleh. Murid tak faham English daripada tahun 1. Dia nak biasakan, dia kena fully English tau. Masuk kelas semua speaking. Aku tak pandai English pun kena pergi masuk kursus. Benar-benar bergulung lidahnya. Last kali dia nampak kesukaran cikgu nak menyampaikan, dia bagi kelonggaran.
ajar dulu ikut English, lepas tu terangkan dalam bahasa Melayu. Ataupun kalau sekolah Cina, terangkan dalam bahasa Cina. Sekolah Tamil, terangkan bahasa Tamil balik. Dia buat gitu. Itu lebih mudah murid faham. Tapi memakan masa. Sepatutnya sejam, kita boleh ajar sekian banyak. Dia akan jadi tinggal separuh. Kenapa? Kita ajar dalam English separuh, hanya 10% murid faham. Kita kena translate dalam BM separuh lagi, baru murid faham, baru boleh buat. Makan masa. Jadi tak cukup masa dalam masa mengajar tu sikit. Nak kena separuh BM, separuh BI pula. Dalam BI dah terangkan sampai habis dah. Kena translate pula dalam bahasa Melayu. Jadi sangat makan masa, sangat memenatkan, sangat membazir, dan dapatan selepas pada item tersebut tak berjaya pun. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang dia tak improve sangat pun. Adalah peningkatan sikit dalam English tu. Sebab tu orang kata nak improve English, improve dalam subjek English lah. Jangan kaitkan subjek matematik dan sains. Kerana murid yang lemah dalam bahasa, mungkin dia power dalam nombor. Contoh, saya nak bagi contoh lain lah. Saya dalam bahasa saya agak lemah. Saya belajar English pada sekolah rendah, belajar bahasa Arab je. Saya sukar untuk kuasai bahasa asing saya. Tapi saya cepat dalam nombor. Alhamdulillah, senang hafal sisi, senang buat apa semua dalam matematik. Jadi, kalau ilmu matematik itu, cikgu saya dulu ajar saya dalam bahasa English, saya tak boleh jadi pandai matematik sebabnya saya tak boleh faham kerana bahasa. Sepatutnya kalau diterangkan dalam bahasa lebih mudah, saya boleh faham. Gitu lebih kurang. Gitulah lebih kurang. Jadi, itemnya dimasukkan. Kembali balik kepada asal. Zaman Najib naik, tak silap saya, dia adalah perubahan-perubahan dia. Saya tak ingatlah flow dia secara detail dia, secara betul-betul tepat, secara anggaran je lah. Kalau salah tu timeline dia lah salahnya. Okay? Jadi waktu Tun mula perkenalkan nak item, lepas dilaksanakan dapatan demi dapatan, akhirnya mengatakan benda ni gagal lah, cikgu tak boleh mengajar dengan baik dalam subjek sains dan math, dalam English. Murid susah nak faham dan tak ada peningkatan sangat pun dalam English. Okey, dimasukkan, ajar balik bahasa Melayu. Kemudian zaman Najib, tak silap saya, dia buat kelas di LP. Saya paling suka program ni. Saya sangat sokong program di LP. DLP adalah Dual Language Program, yang mana apa itu DLP? Dual Language Program, yang mana sekolah boleh tetapkan, katakan murid tahun 1 ada 5 kelas. Sekolah boleh buka kelas DLP separuh atas permintaan ibu bapa, dan sebahagian lagi dalam bahasa Melayu biasa. Jadi ada sekolah yang ada kelas DLP, dia ada 5 kelas. Ada permohonan parent dari golongan elit, yang mana kat rumah pun anak mereka speaking, daripada peranya anak mereka masuk tadika, taska yang speaking English jadi bahasa pengantarannya. Anak mereka memang dah fasih English daripada BM-nya. Jadi ibu bapa ni dia nak anak dia belajar dalam English, dalam matematik dan sains. Jadi ada pilihan. Dia masuk ke sekolah, dia cari sekolah yang ada kelas DLP. Ada 5 kelas, 1 kelas DLP, 4 kelas biasa. Jadi semua orang dapat hak dia. Murid yang memang fasih dalam English dapat belajar dalam kelas English. Murid yang biasa sederhana, memang banyak pertuturan dalam bahasa Melayunya, masuk dalam kelas biasa. Ada sekolah daripada 5 kelas tu, 2 kelas DLP, 3 kelas biasa. Bahkan dulu kalau ikut dasar dulu, sekolah tu tak ada DLP, tak ada kelas DLP. Parent berhak minta, kalau ada sekurangnya 25 orang, dia adalah syarat dia, sekurangnya permohonan daripada 25 orang ibu bapa tahun 1 nak anak dia dalam kelas DLP, guru besar kena buka kelas tu. Kalau ada permohonan lebih pada 25 orang, lebih kurang gitulah, lebih kurang kena minta mohon dengan PD dan sebagainya, boleh buka kelas DLP. Dah lain kelas biasa. Okey, itu saya suka. Saya sangat setuju dengan program waktu tu DLP, sebabnya dia adil tau. Jadi murid-murid ibu bapa yang high standard sikit, yang elite, yang mana suka, yang power English, bahasa pertuturan harian mereka, dia nak anak mereka improve English, dia akan masukkan anak dia yang sekolah yang ada DLP. Bukan semua sekolah ada DLP, bukan semua sekolah. Namun sekolah yang tak ada DLP, kita berhak mohon dulu. Kemudiannya PH naik, Tun balik jadi PM balik. Dr. Masli jadi Menteri Pendidikan, belajar biasa. Lepas tu Dr. Masli letak jawatan, tak tahu apa kes apa semua. Tun memangku.
Tun memangku jadi Menteri Pendidikan waktu itu. Bila Tun memangku, Tun dari dulu dia itu tak berubah. Saya lah, apa saya nampak. Mungkin salah mungkin apa saya nampak ni salah. Tapi apa yang saya nampak, saya bagi tahu apa yang saya nampak. Dan tak semestinya saya bagi tahu ini tepat. Ini beberapa dia ada pandangan peribadi yang mungkin salah. Fakta tetap fakta lah. Yang diperkenalkan dulu apa semua tu fakta. Apa yang saya nampak, Tun dia masih lagi berpegang pada pandangan dia perlu belajar English dalam matematik dan sains. Dasar dia buat dulu tu, yang dia perkenalkan dulu tu, walaupun dah terbukti gagal, dia masih berpegang. Dia berprinsip dia begitu. Kita hormatlah prinsip dia tu. Tak, jangan siapa-siapa kutuk Tun ke apa. Ini bukan diskusi politik untuk kutuk orang, tak. Ilmiah, ilmiah. Faham Saya bercerita. Jangan kata saya sokong Tun pula, saya benci Tun ke. Tak nak. Jadi Tun bila Tun naik, dia mampu balik. Waktu tu dia usulkan balik. Waktu tu dia nak perkenalkan balik untuk ajar English dalam matematik dan sains. Saya bila dapat tahu, saya tulis buat tulisan maaf saya tak setuju tentang ini. Sebab saya bagilah data-data kajian kita, apa yang sebelum ni berlaku, sebelum ni tak berjaya, pengalaman kita, kajian daripada profesor, UKM-nya, daripada UM-nya, banyak kajian daripada pensyarah-pensyarah bertaraf prof buat kajian kegagalan item ni. Jadi kita buat rujukan-rujukan tu, kita tulis. Jadi benda ni dia hold. Tapi ada negeri yang volunteer, Sarawak. Itu melalui pembacaan saja. Boleh Google. Boleh search, ada kenyataan akhbar mengatakan Sarawak setuju jadi negeri pilot untuk laksanakan item sepenuhnya di seluruh negeri Sarawak. Tak boleh pilih-pilih lagi, tanpa DLP. DLP boleh pilihan tau. DLP pilihan. Sekolah yang ada DLP ada pilihan. Dia hantar. Dia post gitu. Baca dalam berita. Boleh Google berita ni. Tulis je Sarawak belajar English dalam matematik. Contohnya type je lah, keyword apa-apa berkaitan mesti keluar. Bila keluar daripada berita memberitahu Sarawak nak jadi negeri pertama. Ada orang kata nak bodek ni, entahlah, itu orang politik lah. Tapi Sarawak yang volunteer nak jadi semua sekolah di Sarawak dia nak ajar dalam matematik dan sains. Waktu itu sangat ramai guru Sarawak tak setuju. Dalam post saya, dalam post-post lain, diskusi ilmiah tentang benda ni dalam grup-grup guru, dalam grup-grup open, banyak juga guru. Tak tahu majoriti ke tak, saya tak tahu. Tak ada data sama ada berapa persen tak ada. Tapi ramailah kita baca yang tak setuju. 2 hari, tak silap saya 2 hari lepas Sarawak umum gitu, Lembaga Pendidikan Cina, apa benda dah lembaga dia tu, sekolah Cina lah. Sekolah Cina di Sarawak lawan. Ini arahan dah sebenarnya, satu negeri dah patutnya. Sekolah Cina di seluruh Sarawak lawan. Dia bagi tahu, kami dah mesyuarat semua sekolah-sekolah Cina di Sarawak, kami tak setuju matematik sekolah Cina dia ajar dalam bahasa Inggeris. Kami nak ajar dalam bahasa ibunda kami. Lebih kurang macam itulah. Boleh cari cerita ni. Dan kerajaan KPM waktu tu akut. Sebab tu saya tabik pada sekolah Cina. Dia mampu membuatkan kerjaan tunduk pada dia. Padahal sekolah Cina di Sarawak bukan banyak mana pun. Banyaklah, maknanya bukan banyak mana berbanding dengan seluruh Malaysia ni. Persen dia berapa persen dia. Kelas bahasa lagi banyak kot. Walaupun dia minoriti, suara dia sangat very powerful. Macam mana orang Cina buat? Tolonglah ajar kami sikit. Tolong ajar orang Melayu sikit bagaimana suara kalian disegani. Sebab orang Cina, saya banyak tanya dengan guru-guru, sahabat-sahabat orang Cina, kenapa Cina tolak? Dia kata Cina tolak, dia kata cikgu, simple je cikgu. Macam kajian cikgu tulis apa semua tu lah. Simple je. Nak mengajar English lah. Improve lah English. Jangan kacau dalam matematik. Nak murid-murid faham dalam matematik dan sains, kita ajar dalam bahasa yang mereka senang faham. Percakapan harian mereka. Kita ajar dalam bahasa yang mereka sukar faham. Dalam bahasa tu budak tak faham, lagi susah dia nak faham matematiknya, sainsnya. Kena ajar dalam bahasa ibunda, baru senang murid dia faham. Dia pun dah lalui zaman hitam. Dia ambil pengajaran. Sekolah Cina di Sarawak sepenuhnya menolak. Dan kerjaan akut. Itu hebatnya. Kawan-kawan Cina ajarlah sikit macam mana nak bagi suara kami pun jadi power macam kalian.
Sebab guru besar, ada beberapa sekolah guru besar, guru lain bersuara tak setuju. Sekolah dia wajib. Jadi sekolah kebangsaan ni diwajibkan semua. Kenapa sekolah Cina diberi pengecualian? Sebab power dia tu lah. Jadi sekarang bila laksanakan item dalam seluruh sekolah kebangsaan di Sarawak, ajar matematik dan sains dalam English, dia memberi satu bebanan baru, satu cabaran baru, satu masalah baru. Dia create satu masalah baru. SKJC memang kita akan berkompromi dalam bahasa Cina. Tengok orang komen. Faham tak? Dia gitu. Tapi kita sayangnya sekolah kebangsaan, suara guru-guru besar, bukan main lagi Kesatuan Guru Besar Semenanjung lah, Persatuan Guru Besar itu, Persatuan Guru Besar ini, NUTP apa semualah. Tak boleh nak fight macam Cina buat. Tak didengari, tak direspek. Orang tak respek pun Kesatuan Guru. KPM tak respek, kerajaan tak respek. Tapi bila suara daripada lembaga pendidikan Cina apa benda, tak adalah dia punya jabatan. Kaum Cina dia ada jabatan pendidikan mereka sendiri, ada persatuan mereka sendiri khas untuk pendidikan orang Cina, dan mereka sangat strong. Mereka mampu tekan kerajaan ikut mereka. Power. Ini saya respect. Ajar kami macam mana jadi power macam tu. Boleh tak? Kita nak juga kita nak juga power macam tu, biar saranan kita didengari. Ini luahan-luahan, siapa yang meluah kena tindakan. Lembaga Cina buat ni bukan kata tindakan, ikut pula. Pergi ikut pula, patuh pula, boleh bagi pengecualian pula. Kalau orang biasa pandai sekolah kebangsaan lah, cikgu sekolah kebangsaan tulis kenyataan tak setuju gini, kena tindakan surat tertib, kena kursus, kena surat sebab dan sebagainya. Kenapa macam tu? Mana suara guru-guru besarnya, suara persatuan gurunya yang mewakili sekolah kebangsaan? Mana? Tak bersuara. Kerana apa? Kalau mereka bersuara pun mereka tahu suara mereka tak dilayan. Kenapa tak dilayan? Sebab geng-geng ni dia kaki jilat je. Kebanyakannya lah. Dia tahu nak menjilat je. Oh bagus. Oh buat English dalam matematik. Bagus. Dia tak fikir kesan. Dia tak buat kajian. Dia tak baca kenapa dimasukkan balik dulu. Apa dapatan-dapatannya. Bagaimana murid lepasan item dulu. Dia tak baca kajiannya. Oh bagus. Oh menteri buat ni. Bagus program menteri. Bagus. Memang akan berjaya. Yang menjadi mangsa anak-anak kita guru-guru. Mengajar bagai nak mampus kat sekolah, nak memberi faham je. Lepas tu muridnya nak fahamnya susah, lastnya math gagal, English gagal. Tak ke mana. Nak improve English, yes, kita sokong. Tapi perkasakan English lah, bukan kacau subjek lain. Dia bukan kacau subjek lain. Kalau saya gitu, okey, itu jawapan saya. Saya tak tahu menjawab persoalan Tuan Izzy Asrin Maskin atau tidak, tapi nak bagi tahu, kalau tanya saya peribadi, saya tak setuju. Saya sangat setuju dengan DLP. Semua orang adil. Kalau masyarakat setempat itu nak 100% dalam English, sebab memang anak-anak mereka memang fasih English, buat, sekolah tu buat, dia boleh mohon. Mana sekolah lain, dia rasa, tak boleh English ni, budak-budak aku tak boleh, anak aku tak boleh, buat apa tak nak ni. Buatlah dalam BM. Bagilah kebebasan pilihan, seperti mana sekolah Cina bebas memilih. Okey, saya kira dah menjawab soalan Anpin Tuan Izzy Asrin Maskin. Saya kira dah menjawab dah. Kalau tak menjawab juga, saya minta maaf. Itu je saya mampu bagi respon pun. Okey. PABG juga sangat strong. Sebut je dalam syarat PABG, bentar PABG. Okey, kita bagi tahu kebaikan. Okey, ini bukan nak bodek orang sekolah Cina ke apa, nak bagi tahu benda baik pada mereka, kita tirulah. Damara Amore komen kata PABG di SKJC juga sangat strong. Sebut je dalam syarat PABG. Bentangkan paperwork pada ibu bapa, tak payah tunggu lama. Mesti idea dari atas kertas tu direalisasikan in real. Nak apa? Nak dewan terbuka, duduk sekejap, ada dewan terbuka. Nak smart board dalam kelas, duduk sekejap, ada smart board dalam kelas. Nak siap kelas, ada aircon, duduk sekejap, siap kelas, ada aircon. Nak lift dalam bangunan, duduk sekejap, ada lift dalam bangunan. Itu kekuatan mereka, dan ini kita perlu tiru. Kena tiru. Ini baik, kebaikan mereka. Jangan nak perkauman apa semua. Benda baik kita tiru. Macam mana mereka boleh dapat dana begitu banyak, sokongan daripada ibu bapa, ahli perniagaan dan sebagainya. Kena tiru.
Okey, apa lagi? Apa lagi komen? Okey, tentang isu pendidikan apa lagi? Cadangan. Okey, Khairi. Okey, ada cadangan. Jap, saya nak pin dulu baru saya baca. Okey, saya tak baca lagi. Cikgu Fadli Saleh. Tuan Khairil Faizi Jamian saya ternampak komen dia. Minta maaf mana saya tak nampak komen. Saya tak mampu nak baca semua tahu. Banyak masukan. Jadi mana yang melintas tu saya baca. Okey, Tuan Khairil Faizi Jamian bagi tadi nak disconnect. Bagi cadangan nombor 1, kurangkan mata pelajaran. Okey, kurangkan subjek. Saya setuju. Kalau saya lah. Ini cadangan dia lah. Mungkin ada orang tak setuju, tak apa. Nombor 2, fokus kepada pembelajaran. Tingkatkan minat pelajar untuk belajar. Nombor 2, itu minat orang fokus. Nombor 3, kebat dan hot. Revise Bloom Taxonomy. Revise Bloom Taxonomy. Ni taxonomy Bloom ni memang kami belajar lah. Pada guru yang belajar lah. Fokus pada memahami. Ini antara pedagogi pendidikan lah. Fokus pada memahami menggunakan aplikasi understand apply. Rata-rata kita masih pada menghafal, remembering. Sangat rendah level dia. See, bagus tuan. Tuan sangat bagus. Komen dia ilmiah. Saya suka dia. Saya suka orang macam ni. Dia bagi data, dia bagi point, dia kaitkan dengan pula dengan belum punya taksonomi ni. Dan dia kata kita sekarang remembering banyak. Dalam pelajaran kita, dalam pendidikan kita banyak remembering yang mana aras rendah, lemah sangat. Sepatutnya fokus pada memahami, mengguna aplikasi understand apply. Ini yang aras lebih tinggi. Kita masih menghafal. Okey. Nombor 4, silibus wajib diubah sudah. Ini saya setuju. Memang kita setuju. Silibus wajib diubah sudah. Perlu mulakan ambil pakar dalam bidang subjek. Okey, saya setuju. Nombor 4, ambil dalam bidang subjek dan tanpa jangan tak ada kepentingan politik maupun kaitan dengan ahli politik. Setuju. Memang saya sangat setuju. Jangan ada kaitan politik. Nombor 5, perlu perkenalkan pelajar kepada kerjaya di awal sekolah. Laluan kerjaya. Ini kalau tak silap saya bawah tugas guru bimbingan kaunseling memberi murid-murid pelajar laluan kerjaya. Kalau awak ambil bidang ni, awak akan jadi apa? Ini bagus. Biar murid itu tahu apa hala tuju dia nanti. Seawal sekolah menengah, betul. Bukan pada tingkat perdesaan, tapi beberapa berjaya pelajar murid masuk pusat pengajian tinggi dalam bidang yang mereka sendiri minati. Okey, sangat bagus. Cadangan yang sangat menarik. Dia bagi pula taksonomi belum punya tu. Dia bagi idea wajib dah diubah silibusnya. Jangan kaitkan dengan orang politik. Ada laluan kerjaya, itu murid lagi jelas. Kita dulu tak tahu laluan kerjaya. Sekarang dah banyak perubahan. Laluan kerjaya saya rasa banyak sekolah menengah buat. Tapi dia kata mulakan awal lagi, bagus. Jadi murid ada 1, 2, 3. Ada satu subjek ataupun ada wajibkan satu seti bagi tahu laluan kerjaya. Kalau awak masuk dalam sambung di sekolah teknik, apa awak akan jadi? Kalau awak masuk dalam aliran sains, apa awak jadi? Bagaimana pembelajaran dia? Susahnya tahap mana? Mampu ke tidak contohnya? Kan? Bagus. Saya suka. Okey. Terima kasih Tuan Khairil Faizi Jamian punya komen. Apa lagi komen saya nak baca? Saya sokong ustaz. Apa benda yang sokong ustaz Khairul Anwar tadi, KAB. Sahabat saya KAB tadi. Jap saya jadi. Okey, KAB kata Ustaz Khairul Anwar Basri kata, kalau ambo jadi menteri pendidikan, ambo akan mansuhkan semua benda yang menyusahkan dan tak ikut peredaran zaman. Sebagai contoh, subjek kalkulator matematik, ajar guna kalkulator aja. Bijak. Poin dia ni saya suka. Sekolah menengah semua dah ajar matematik. Jadi dia tak nak anak dia hafal sifir ni. Sebagai contoh, subjek matematik ajar guna kalkulator. Lepas tu guna subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ajar guna Microsoft Word je. Disuruh guna Microsoft Word. Ajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Nak ajar macam mana dalam Microsoft Word? Okey, itu korang faham. Teknologi untuk diguna, bukan untuk dibiarkan begitu saja. Setuju teknologi untuk diguna. Ini bukan main ajar matematik macam banyak formula, tapi last sekali kita guna kalkulator juga. Kan senang kalau ajar guna kalkulator dari awal. Itu komen KAB. Okey, teknologi untuk diguna. Dia kata, kenapa budak kena hafal perimeter, formula nak kira luas, formula itu, formula ini, kira nak hafal sifir. Akhirnya last sekali kita guna kalkulator juga. Kita tekan kalkulator juga. Okey. Dia kata macam itulah. Tapi manual dia perlu ada basic, itu asas. Sifir dia kena ada. Walaupun akhir sekali tekan juga 6 dan 7 tekan pada kalkulator. Tapi dia kena perlulah. Kalau saya perlu asas itu perlu.
Tapi ada yang setuju juga. Teknologi perlu diguna, bukan dibiarkan saja. Okey, masalah teknologi. Kita ada ICT, ada makmal komputer. Masalahnya, kebanyakan komputer di makmal, laptop di makmal banyak yang rosak. Rosak bukan sebab guna sangat, sebab tak guna. Bersawangnya, outdatednya, internet yang sangat perlahan di sekolahnya, macam-macam lah isu. Kenapa juga CPM? CPM penting. Kalau saya setuju kena ada basic. Contoh arkitek dia nak kira nak bina satu plan untuk bangunan. Keluasan dia berapa, ketinggian berapa, dia tulis sini berapa kali berapa. Dia kena ada basic dalam kepala dia, nak kira luas, nak kira area, nak kira isi padu, berapa banyak nak gaul simen ni. Dia kena ada tahu apa nak darab apa. Memang waktu mendarab akhirnya guna kalkulator. Tetapi asasnya kena ada dalam kepala. Lebih kurang gitulah. Saya nak cikgu mengajar dengan aman dan tenteram. Okey, ada komen saya nak cikgu mengajar aman dan tenteram. Syahriah Syarif. Okey, sekarang saya tanya balik Puan Syahriah Syarif. Bagaimana nak buat cikgu mengajar dengan aman dan tenteram? Terlampau open sangat tu Ju. Detailkan bagaimana, apa yang membuatkan cikgu tak aman sekarang dan tak tenteram sekarang. Puan Syahriah Syarif. Mungkin saya rasa mungkin bila soalan cikgu. Okey, kalau soalan cikgu rasa apa yang membuat cikgu tak aman sekarang? Bagaimana nak jadi cikgu mengajar dengan aman? Saya tak sempat baca semua komen Maaf ya, saya rasa PBD ni tahap-tahap. Okey. Saya suka satu komen sebab dia disebut PBD. Saya tak ulas banyak tentang PBD. Nur Azlin. Puan Nur Azlin, saya pin dulu komen baru saya baca Maaf ya, saya rasa PBD ni tahap yang diberi itu macam copy and paste. Komen-komen diberi pun sama semua. Cun. Kita ada ulas sikit macam ni. Mampu ke cikgu nak monitor setiap pengembangan anak-anak murid? Kalau bagi tahap 2 atau satu seorang anak murid tu, dengar kata kena menjawab. Betul, kena menjawab. Kena menjawab pula dekat KPM. Berkesan ke cara ini mak bapak pun tak tahu ke mana anak-anak pada setiap tahun. Okey. Komen dari Puan Nur Azlin, dia kata PBD ni cikgu copy and paste ke? Ya, copy and paste. Komen malas nak type komen. Okey, type copy and paste satu, paste di komen. Tapi penilaian tu kita buat berdasarkan murid lah. Murid ni boleh jawab ni, boleh bagi TP3, TP4, TP5. Tapi kekangan kita sukar untuk menilai secara telus sebab murid ramai. Last kali kita tengok apa tahu. Kita tahu murid ni selalu aktif dalam kelas, kita anggap subtopik ni dia dapat TP4, subtopik ni dapat TP5, subtopik ni dapat TP3 melalui penlibatan dia. Sebab nak ingat semua murid susah. Macam saya ajar 4 kelas. Dulu saya pernah ajar 5 kelas. Tahun 1 matematik saja. Sekelas ada 38 orang, 40 orang. 40 darab 5, 200 orang. 200 orang nak ingat semua murid jam. Dan untuk setiap murid berapa banyak konstruk pula, instrumen yang perlu dinilai pula banyak. Jadi sebab tu orang kata PBD kurang telus, saya setuju. Tapi tak boleh kata 100% juga tak telus. Ada banyak je guru yang boleh bagi secara telusnya. Kemudian dia kata apa lagi? Mampu kita nak monitor? Ya, soalan yang bagus. Kalau saya tak mampu nak monitor setiap perkembangan anak murid sebab terlampau ramai. Kalau bagi tahap 2 atau tahap 1 kena menjawab. Itu pun betul. Dulu tak tahulah sekarang. Dulu tak boleh bagi tahap 2, menandakan guru itu tak pandai mengajar. Lebih kurang gitulah. Jadi PPD akan turun minta tunjuk sebab, minta intervensi, cikgu kena buat apa. Cakap cikgu, ramai murid cikgu tak kuasai. Gitu. Sekarang boleh dia bagi, saya bagi. TP2 murid saya yang itu. Yang tak kuasai, saya bagi je, lantak lah. Dia nak datang, kalau PPD datang, kenapa murid cikgu TP2? Tak ada TP2, tak layak. Cikgu apa intervensi cikgu? Aku kata kau lah buat kat universiti, aku nak tengok. Saya nak bagi tahu je gitu je dia. Kau buat intervensi, dah power sangat. Aku separuh mati dah mengajar. Nak jawab gitu selalu. Nazir ke datang ke, apa intervensi cikgu, apa ni cikgu. Kau buat, aku nak tengok. Kau pula mengajar, aku nak nilai. Nak condemn orang cukup senang. Kan? Unpin. Okey dah, unpin dah. Okey, apa lagi komen PBD dah. PBD dah. Banyak sangat komen masuk ni, tak sempat baca. Isu beg macam bawa dumbbell cikgu. Okey, Adam Syuha Bandar. Isu beg boleh kata hampir selesai kerana sekarang loker sedang bergerak seluruh Malaysia untuk murid tahap 1. Saya dah sampai loker je. Loker ni
projek ratusan juta tau. Satu loker berharga tak silap saya RM139.50. Tak silap lah. Memang 100 lebih. Kalau rosak hilang semua kena ganti tu balik. 100 lebih. Loker tu besar ni agak kukuh. Cuma apa? Akan ada banyak isu lepas ni pada loker. Percayalah. Sebab tu saya rasa saya bagi tahu awal dulu. Beg berat ni loker bukan penyelesaian ultimate. Bagi saya kurangkan subjek. Okey, kenapa? Belum pengguna tadi penyerahan kunci pada murid. Dia cek ada 2-3 loker dah tercabut dah tombol. Dah tercabut, belum guna. Pemasangan dia tu, lock dia tu macam jenis spin dan pusing gitu, susah. Dan setiap loker ada kunci. Benda ada kunci, suruh budak tahun 1, tahun 2, tahun 3 pegang kunci. Agak-agak jadi apa? Budak-budak ni spender pun dia tinggal kat tandas. Buku tab tinggal. Buku aktiviti tinggal. Botol air Tupperware mama yang harga RM60 pun entah ke mana anak hilangkan. Ni bagi pencil box Smiggle, harga RM276. Smiggle paling mahal, paling latest. RM276 bagi pencil box Smiggle. Seminggu hilang. Color Luna paling mahal, Swan 36 batang. Bagi hari ni esok tinggal 3 batang. 33 batang lagi hilang. Budak nak bagi kunci. Hari ni penyerahan kunci pada murid. Aku duduk gelak dah ni. Hilang kunci. Betul ada spare di pejabat. Katakan separuh murid tertinggal kunci. Kelas dengan pejabat bangunan jauh. Bukan semua kelas berada pada pejabat. Kita ada beberapa blok. Kalau tingkat atas kat 3 sana, nak turun ke pejabat semata-mata nak ambil kunci loker murid tertinggal, panjat balik naik, hantar balik ke pejabat. Agak-agak makan masa ke tak? Rugi tak masa? Rugi. Kalau letak loker jangan bagi kunci lah. Kalau saya dah ada loker dah. Okey, kita syukur. Jangan kata Cikgu Fadli semua benda kau dah. Syukur, alhamdulillah. InsyaAllah benda tu menyelesaikan masalah beg berat. Anak-anak boleh letak dalam loker. InsyaAllah boleh menyelesaikan. Okey, masalah rosak tu, itu pijisan masih boleh baiki. Kita baiki tak ada masalah. Masalah kunci tertinggal apa semua tu, buang kunci. Itu solusi dia. Jangan kata semua benda tak bagus. Tidak bagus. Dah selesaikan separuh. Cuba tengok. Kalau penggunaan itu dapat digunakan semaksimalnya sampai selama-lamanya berjaya. Saya harap macam tu. Saya harap jangan berlaku kepada macam sebelum ni. Sebelum ni banyak sekolah ada loker tau. Terutama sekolah di KL. Loker itu mereka sewa. Pihak swasta hantar ke sekolah loker untuk disewa. Satu loker tak silap saya setahun RM60. Ada sekolah 100 lebih sewa setahun. Ada sekolah saya ada loker sewa. Loker ada berpuluh-puluh biji. Sebiji pun tak guna. Satu pun tak ada parent sudi nak sewa dah. Awal-awal dulu je. Lepas tu banyaklah isu kunci hilangnya. Lepas tu banyak kerja tertinggal kat sana. Macam-macam lah ada isu tu. Jadi loker itu tak berjaya. Teknik sewaan loker dari pihak sesuatu. Kalau sekolah saya lah, ada sekolah lain berjaya, alhamdulillah tak apa. Jadi kalau loker ni, saya berharap loker ini mampu menyelesaikan sepenuhnya. Jadi buku tab boleh tinggal je semua di sekolah, kecuali ada kerja rumah bawa balik. Memang ada peningkatan lah. Memang lepas ni boleh nampak perbezaan anak kita bawa beg yang ringan saja. Loker bagus. Bukan ada semua benda tak bagus, tapi ada masalah itu kita selesaikan lah. Kita cuba selesaikan. Tapi kunci kalau saya, jangan kunci. Tapi bila tak kunci pula, budak curi buku hilang, kucing masuk beranak, macam-macam pula. Itu pula kita risau kan. Bagi kunci kat murid tahun 1 ni, aku tak percaya kalau saya lah. Aku tak percaya kat budak ni boleh pegang dengan elok. Tak apalah. Tak apa. Masalah untuk diselesaikan. Tapi at least ada dah jalan penyelesaian pada KPM disediakan loker. Kita terima kasih sangat-sangat benda ni. Kita berdoakan agar berjaya lah. Buang subjek yang tak begitu penting. Saya setuju Azhariah Hayah. Buang subjek tak begitu penting. Dia sebenarnya bukan buang sepenuhnya. Kita serap dalam subjek lain. Contoh muzik dan seni. Tak payah buat RBT berbeza khas. Dalam BM boleh ada seni. Dalam matematik boleh ada seni. Dalam English boleh ada seni. Muzik dalam matematik boleh ada muzik. Boleh nyanyian apa semua. Alatan dan sebagainya. Kan? Kaji balik silibus. Ini kita dah bincang. Memang saya sangat setuju. Dan sangat perlu silibus dikaji balik. Okey, apa benda ni dia orang bergaduh ni? Dah kasih solusi macam-macam. Macam tak payah bersekolah, duduk rumah. Apa benda bergaduh ni?
Si Dino kata dah kasih solusi macam-macam. Macam ni tak payah bersekolah, duduk rumah je. Angel pula jawab, kau kalau kau bukan jenis manusia memahami keadaan orang, duduk diam-diam sana. Entah ada anak, entah tidak. Fia dah kasih solusi macam-macam. Macam ni tak payah bersekolah, duduk rumah je. Dia macam ni, puan. Aduh lah. Setiap benda kita buat, kita memasak tentu. Kalau masing, perlu tak kita tegur tukang masak? Perlu. Masih sangat ni mak, terlampau manis, terlampau tawar. Sama juga pendidikan. Bila ada masalah, kita sambil bincang. Kita cuba dapatkan penyelesaian terbaik. Dan seapa juga penyelesaian takkan puaskan hati semua orang. Takkan puas hati. Kalau kurangkan subjek nanti, ada pula orang tak puas hati juga subjek kurang. Lebihkan masa belajar matematik, BM English pun ada juga nanti tak puas hati tempat lain. Sentiasa ada masalah. Sentiasa ada orang tidak berpuas hati. Namun kena tahu, jika terlampau banyak orang tak setuju, maknanya ada benda salah. Ada benda salah dan perlu diubah lah. Tak boleh juga KPM nak ikut tunjuk ibu bapa, nak tu nak ni semua nak ikut, tak boleh. Ikut kajian lah. Kajian mana majoriti mana yang lebih yang lebih nak. Contoh macam kita buat pool tadi. Daripada 1,700 orang yang mengundi, 1,600 orang, yakni 91% parent nak UPSR dan PT3 dikembalikan. 9% je nak teruskan tanpa UPSR dan tanpa UPSR dan PT3. Jadi rasa-rasa mana solusi yang bagus? Teruskan masuk ataupun adakan pun? Kalau saya sebagai pembuat dasar keputusan, majoriti orang nak kot, kena buatlah. Itu kehendak orang. Yang nak belajar di sekolah tu bukan aku, anak-anak dia orang. Dia orang buat keputusan untuk anak-anak dia orang. Macam tu. Jadi kena ada diskusi. Bila ada orang tak setuju satu dua benda, jawablah dengan hujah balik. Janganlah kata, semua benda tak setuju, baik tak payah sekolah. Semua benda nak condemn, semua benda nak jadi hero, semua benda nak kritik. Tak boleh gitu. Kita nak bina masyarakat yang lebih terbuka, maju, bertamadun. Kena ada diskusi. Okey? Kena ada diskusi, dan diskusi ini bukan paksaan. Kita discuss santai-santai, borak-borak santai. Mana yang bagus, dia boleh aplikasi. Mana yang tak sesuai, nak buat macam mana. Okey? Ini dari awal lagi dah nak mencakap idea. Dari awal tak benarkan diskusi ilmiah. Dari awal tak benarkan orang lontarkan kritikan apa-apa. Ini tak betul. Kena buang budaya ni. Budaya yes man ni kena buang. Bagi orang bagi pandangan mereka. Luahkan. Kita ada hujah, kita jawab. Tak ada hujah, kita diam. Kalau hujah dia strong, kita sokong dia pula. Why not? Apa benda yang janganlah menyekat suara. Idea tidak boleh disekat. Pandangan orang tak boleh macam tu. Banyak makan dedak sangat. Jangan gaduh, jangan kutuk. Saya tak suka. Ada orang yang mula kutuk Puan Siti tadi. Jangan makan dedak banyak sangat lah, kau ni keluar. Jangan. Tak naklah bergaduh. Come on. Tak nak bergaduh. Okey. Kita discuss santai-santai je. Cikgu subjek berat. Okey, Nurul Fahana. Saya nak baca Nurul Fahana. Tak nak dah aku baca benda-benda orang bergaduh ni. Bergaduh je kerja. Janganlah bergaduh. Nurul Fahana kata, saya pin komen Nurul Fahana. Cikgu, kalau isu subjek berat, kalau sehari ada 2 subjek saja tapi dalam masa panjang dan pendekatan berbeza. Contoh, dalam 1 jam dah membaca, 1 jam menulis, mengira. Esoknya subjek lain pula. Okey, itu cadangan dia. Solusi subjek berat, dia kata subjek sehari belajar sikit je. Ini 6 subjek sehari. Banyaklah bukunya. Buku aktiviti lagi, buku teks lagi, buku tulis lagi. Sebab tu subjek berat. Kalau pendekkan, jadual anjal. Kita panggil jadual anjal. Cadangan yang baik. Pernah cuba dilaksanakan, gagal akibat subjek kita banyak, nak susun jadual tu susah. Sebab kelas banyak. Contoh saya mengajar 7 kelas. 4 kelas tahun 1, 2 kelas 2, 1 kelas tahun 1 lagi subjek lain. Saya mengajar 7 kelas. Okey. Katakan matematik sepanjang hari. Hari ini matematik dengan BM. Esok English dan Sains. Lusa dengan agama dan moral. Last kali elektif PJ, fikir, RBT, seni apa semua. Gitu. Maksudnya gitu. Jadi back kan ringan betul. Tapi tak boleh gitu. Ada setengah subjek memang mengikut kajian perlu harian. Contohnya bahasa. Bahasa murid perlu belajar setiap hari. Baru dia cepat faham. Sebab tu kalau kita tengok waktu BM banyak, English banyak. Setiap hari ada BM, BM. Kuasaan dia akan meningkat. Dia tak boleh belajar sekali seminggu, murid cepat lupa. Dia tak boleh. Jadi still kena ada yang macam tu.
Jadi takkan nak. Dan guru pula limited. Kalau sepanjang hari kelas ni BM 3 jam. Kelas lain nak belajar BM juga banyak kelas lain ni nak kena cover. Esok kelas kedua, kelas ketiga pula dosa. Tak dan, dia tak dan sebab subjek ni terlampau banyak. Subjek kita banyak. Tak boleh lah. Pernah cuba nak buat doa anjam macam tu tadi. Susun ni, fikir susun macam mana nak kurangkan subjek setiap hari. Bersilat bukan main. Susah, memang susah nak buat. Kita sekarang dah acal lah pun. Sekarang dulu matematik 2-2-1. Sekarang 2-3. Ada waktu 3 masa sehari. Susah lah. Dan murid dia cepat bosan. Kalau katakan BM sampai 2 jam, 4 waktu direct. BM 2 jam, murid cepat bosan. Fokus murid bila belajar 15 minit pertama je. Lepas tu kena tarik balik dia punya tumpuan. Dia buat aktiviti maksimal setengah jam je fokus murid ni. Jadi kalau buat kelas sampai 2 jam, tak sesuai. Banyak benda lah. Benda tu dari sudut kajian pun memang kurang sesuai. Gitulah lebih kurang Okey, apa lagi? Kurangkan lagi mata pelajaran Fitri Fit. Saya setuju. Kurangkan subjek. Kalau saya setuju. Okey, Jaswadi jawab. Jadual anda tidak dapat dijalankan sebab subjek terlalu banyak, betul. Solusinya kurangkan subjek atau kurangkan silibus, betul. Ini saya setuju. Solusinya kurangkan subjek. Itu solusi sebenar. Isu base sekolahstikan loker. Ya, sudah ada sediakan loker. Masalah kunci hilang. Sebab tu saya kata tak payah kunci lah. Tapi tak payah kunci takut ada isu lain pula, buku hilang dan sebagainya. Tapi kita doakan. Ini penyelesaian KPM buat. Kita doakan penyelesaian ini berjaya. Mana tahu berjaya, jangan kita asyik negatif je. Tapi still kita kena fikir kalau ada masalah. Kita bersedia. Kalau hilang macam mana? Ada kunci spare. Kunci spare hilang macam mana? Kita potong kunci itu. Lepas potong kunci itu macam mana? Kita cari kunci lain. Atau mungkin kita tak payah buat kunci. Ataupun apa-apa. Kita kena bersedia kalau ada masalah. Okay, bukan nak negatif. Kita perlu bersedia. Benda dah ada, kita support. Terima kasih CPM. InsyaAllah menyelesaikan masalah baik berat. Okey lah, dah. Benar dah. Dah lapar sebenarnya, tak makan lagi ni. Cukuplah diskusi santai malam ni. Saya rasa banyak input kita dapatkan. Bincang-bincang santai, tak ada kutuk mana-mana pihak. Suarakan pandangan dengan bebas. Hari ni saya banyak membaca komen. Dulu sebelum ni saya tak baca komen. Saya cadangkan bagi ICT terlalu banyak perhenti yang outdate, betul. Duit ni saya nak jawab satu lah. Yang terakhir. Rezwan Zaini. Saya pin sekejap Tuan Rezwan Zaini bagi tahu saya cadang bagi ICT terlalu banyak peranti yang outdated. Lepas tu nak melalui proses pelupusan sangat payah. Sepatutnya peranti yang outdated atau lebih dari 8 tahun saya cadangkan hapus begitu saja tanpa proses pelupusan yang rumit. Okey. Ada benda saya setuju, ada benda saya kurang setuju. Okey, macam ni. Tuan, bagus. Satu, tuan kata banyak peranti outdated. Itu benar dan betul. Nak mengganti baru, Masya Allah, tak ada duit. KPM tak ada duit. Mahal. Satu laptop tu mahal. Okay, dia kata nak lupuskan mudah-mudah. Sebab nak lupuskan sesuatu aset kerjaan sangat-sangat susah. Sangat banyak prosedurnya. Kena file tu, file ni, hantar borang tu, hantar borang ni. Macam mana cara lupusnya, bukti, bergambar apa semua. Dia kata lupuskan macam tu saja. Mudahkan kerja lah. Bagus untuk memudahkan kerja tu. Cuma tuan, akan ada orang yang tidak bertanggungjawab. Barang baik. Dia kata barang ni dah lebih 8 tahun, kita lepaskan. Dia ambil untuk gunaan peribadi dia. Dia jual pula. Dia ambil kat dia lah. Laptop ke apa semua barang terlalu mudah. Itu tak boleh juga. Jadi memang kena ada prosedur dia. Cuma mudahkan. Tak boleh lupuskan. Dah lebih 8 tahun. Okey, kira lupus lah. Tak boleh. Integriti kat situ akan jadi lain. Ada orang akan mengambil kesempatan. Benda-benda walaupun lama bernilai harganya. Mahal. LCD ke, printer ke, laptopnya, CPU-nya, monitornya, semua boleh jadi duit. Bayangkan kalau sekolah tu ada 100 biji laptop. Hapuskan macam itu sahaja. Sedaplah sakau. Kan, satu laptop boleh jual balik 500 katakan. Ada 100 dan 50,000 dapat. Kepada orang yang tak bertanggungjawab lah. Jadi perlu ada prosedur. Prosedur itu saya rasa memang ada perlu cuba permudahkan, saya setuju. Okey tuan. Terima kasih tuan bagi pandangan. Ada lagi tak? Pandangan berbeza dah lah. Ulang silibus. Kita dah bincang dah silibus dah lah. Ulang BBD nya dah bincang dah. UPSR nya dah lah.
Untuk guys Islam, ada yang komen nak bahasa Melayu saja. Okey. Ini isu sensitif ni, aku risau juga nak baca ni. Puan Hafizah bagi tahu. Untuk guys Islam, ada yang komen nak bahasa Melayu saja sebab budak-budak satu ni tak pandai baca Jawi. Solusinya awak. Okey. Saya boleh pin komen ini dan saya nak respon sikit. Puan Nur Hafizah bagi tahu, untuk pendidikan Islam ada yang komen nak bahasa Melayu saja sebab budak-budak tahap 1 ada tak pandai baca Jawi. Solusinya ajar anak seawal mungkin untuk baca Iqra. Untuk baca Iqra dan seterusnya dapat baca Al-Quran, dapat tahu Al-Quran itu auto dapat baca Jawi. Percayalah, dia kata. Okey Puan Nur Hafizah. Saya pin komen dia. Saya setuju. Macam ni. Buku teks murid tahun 1 untuk pendidikan Islam, muka surat pertama daripada Jawi, penuh Jawi sampai muka surat terakhir. Murid tahun 1 bawa beg yang berat ni sebab bawa buku. Buku itu salah satunya adalah buku pendidikan Islam. Salah satunya. Tapi ditulis dalam ejaan Jawi sedangkan murid tak tahu baca Jawi. Majority murid tahun 1, boleh katakan 70%, 80% tak tahu baca Jawi. Confirm. Jadi, buku ini sebenarnya bahan rujukan untuk murid itu membaca, belajar. Faham? Dia untuk dirujuk. Benda yang untuk dirujuk itu perlulah murid itu boleh faham. Tak ada guna buku yang jadi rujukan, buku teks dalam bahasa murid tak faham. Faham tak? Jadi kalau saya secara peribadi, saya tak kata pandangan saya betul, Puan Hafizah betul, tapi pada saya pendidikan Islam, buku teks perlu dalam BM dalam bahasa mudah, banyakkan gambar. Jawi perkenalkan selepas pertengahan tahun, ataupun buku teks darjah 4, 5, 6 baru dalam Jawi sepenuhnya. Tahun 1 dalam BM dalam bahasa mudah dan gambar-gambar. Jadi bila balik rumah, anak boleh buka, boleh baca rukun iman ada berapa, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dia boleh baca. Ini eja dalam Jawi, bara alif min alif nun. Nampak. Jadi sekarang buku pendidikan Islam, jujur saya kata, kalau mengikut pandangan saya, audiens saya, pengalaman saya, buku pendidikan Islam untuk murid tahun 1 terutamanya, dan tahun 2, tahun 3 juga sebahagiannya, hanya menjadi bebanan. Murid pikul setiap hari tanpa boleh baca, tanpa boleh rujuk. Dalam kelas cikgu buka muka surat, cikgu tak boleh ajar one by one. Cikgu ajar, okey, buka muka surat ni. Cikgu pun baca di depan je. Murid tunjuk tempat lain. Dia tak tahu ke benda, tunjuk tempat lain. Okey, mula depan muka surat ni, tunjuk, ikut cikgu baca. Kita hendaklah berpuasa pada setiap hari. Contoh je lah, contoh. Murid tunjuk tempat lain. Apa kegunaannya? Apa profitnya? Apa benefitnya? Apa manfaatnya buku itu dipikul untuk dibawa ke sekolah? Sedangkan dia hanya menjadi bebanan, bukan menjadi rujukan. Tak perlu bawa berat-berat tapi murid tak boleh akses, tak boleh baca, tak buka pun buku tu. Lagi menyedihkan, bawa benda yang kita tak guna. Okey? Jangan pula kata, Cikgu Fadli anti Jawi. Jangan. Kita nak bagi tahu, Jawi ajarkan Jawi sampai mereka mahir, dah mahir barulah tulis dalam sepenuhnya Jawi. Faham? Jangan spin pula Cikgu Fadli tolak Jawi. Cikgu Fadli ni liberal agak. Orang ni macam-macam tahu dia spin nyataan. Kita nak bagi tahu, kita nak anak kita belajar pendidikan Islam, tapi dalam buku itu jadi bahan rujukan. Boleh dirujuk. Kerana bahasa itu mereka faham. Sekarang ini pemerhatian saya, mungkin di tempat lain, anak orang lain, anak dia pandai Jawi, anak saya suka baca Jawi, silakan. Itu audien kalian. Ini audien saya. Pandangan kalian juga betul. Pada tempat kalian, pada tempat saya sekarang ini, apa yang saya lihat depan mata, buku itu tak jadi bahan rujukan tapi jadi bebanan. Ini rugilah. Penat anak kita pikul setiap hari. Rupanya pikul beban yang tak ada guna. Dalam tu penuh ilmu, sangat banyak ilmu, tapi budak tak akses, tak buka, tak faham kerana bahasa. Sayang kan? Sangat sayang. Patutnya ilmu yang sangat banyak itu dalam bahasa mereka mudah, menarik, buka. Murid boleh baca sambil-sambil waktu rehat, sambil-sambil nak tunggu masuk kelas, buka. Okey, rukun Islam. Baca pula beradab, bagaimana pula bersuci, boleh baca. Nak baca tak boleh, tengok gambar je. Nak baca Jawi langsung tak faham. Okey. Kalau saya lah, saya tak kata saya betul Siapa yang setuju juga buku Jawi itu diperkenalkan dalam tahun 1, silakanlah, teruskan dengan pandangan kalian, tak ada masalah. Bukan nak bergaduh. Dah beritahu, bukan nak bergaduh. Baiklah taman mainan prasekolah, Norzik. Betul lah, taman mainan prasekolah sekarang mundur, betul lah. Budak tak seronok dah. Saya setuju bab tu. Prasekolah saya tak pernah sebut kan. Prasekolah
Kena bagi fasiliti mereka menarik. Budak perlu tertarik ke sekolah, biar berlari-lari ke sekolah. Pertamanya permainan. Budak cukup suka kan taman mainan. Tengoklah Tasik Dewasa, taman mainan mana-mana. Penuh budak-budak main. Budak-budak suka. Benda yang budak suka itu kita wujudkan yang lebih banyak, lebih selamat, lebih berkualiti. Wujudkan. Saya setuju. Parent pun tak tahu baca Jawi, ada komen. Betul? Okey, saya kuat Jawi semasa di rumah ibu ayah lebih dahulu. Dia Sadiah pengalaman dia. Okey, pengalaman dia. Kalau tulis bahasa dan Jawi serentak dalam buku macam dewasa. Setuju. Puan Halimata, kalau dia kata tulis Jawi ke atas, dalam bawah di bahasa terjemahan bahasa Melayu. Setuju? Macam tu setuju. Kalau Jawi sepenuhnya saya tak setuju. Jawi sepenuhnya kalau saya lah. Sekolah perlu banyak di kawasan padat. Betul, Syukri. Sekarang sekolah tak cukup di kawasan padat. Sebab tu dah sekelas sampai 50 orang, 60 orang, 45 orang. Tak sesuai belajar 40 orang dalam sekelas ni. Anak saya tahun 4 dah boleh baca Jawi. Alhamdulillah. Kalau buku Jawi dalam tulisan Rumi mungkin sampai sekarang masih tak pandai baca Jawi. Tengok. Itu pandangan Kak Eli. Jadi dia setuju buku dalam bahasa Jawi. Sebab anak dia tahun 4 boleh baca Jawi. Kerana buku itu anak dia tengok daripada tahun 1 dalam bahasa Jawi. Tengok. Kita nak ikan. Dia ada bukti dia, ada hujah dia. Adakah dia salah? Tidak. Kan? Adakah dia salah? Tidak. Dan adakah hujah kita juga salah? Tak juga. Kan? Jadi, kita ambil mana yang terbaik, ubahlah. Gitu. Itulah diskusi ilmiahnya. Kita nak diskusi macam ni lah. Tanpa menyalah mana-mana pihak. Tanpa kata kau salah, aku betul. Tak nak. Ini diskusi ilmiah open. Okey. Taman mainan sekolah saya dah bertahun-tahun tak boleh guna. Lama rosak. Pula tu dia bina atas tangki kumbahan. Dah Fairuz. Kesiannya sekolah mana tu? Tolonglah KPM, PPD, JPN. Lama, buruk, rosak, bahaya pada budak-budak. Atas tangki kumbahan pula tak sesuai. Fauziah kata, dah tak reti bahasa Jawi. Puan Fauziah kata, dah reti bahasa Jawi. Bila buat kerja sekolah lagilah susah. Lah suruh si kakak yang menengah terus bagi jawapan. Nasib si kakak reti juga sikit-sikit Jawi. Kan dah rugi. Tengok murid siap kerja kerana kakak yang buat. Sebab anak tak pandai tulis Jawi. Tak pandai baca Jawi. Okay? Sebab pendidikan Islam ini nak terapkan nilai agama dalam Islam. Jawi adalah tulisan. Jadi dua benda berbeza. Okay? Pendidikan Islam nak rukun iman, rukun Islam, apa semua berkaitan dengan ajaran Islam lah. Jawi benda berbeza. Cuma sekarang disampaikan pengajaran pendidikan Islam itu dalam tulisan Jawi. Kerana kita tak nak tulisan Jawi ni hilang. Ini budaya kita. Kita tak nak juga hilang. Saya pun tak nak. Tapi kena ada subjek Jawi. Kalau saya suka pendidikan Islam itu diajar dalam bahasa. Memang sekarang bahasa Melayu itu bahasa Jawi lah. Bahasa tu ada masalah dah. Buku rujukan mereka itu agar murid itu dapat baca. Gitu. Okey, gitu je. Dah banyak sangat dah ni. Tak nak dah, penat dah. Saya harap perkongsian malam ini adalah manfaat sikit kan. Ada manfaat sikit. Malam ni kita tak ada condemn siapa-siapa. Bukan luahan hati saya. Saya baca komen-komen dan saya ulas mengikut pandangan saya. Dan pandangan saya tak semestinya betul. Mungkin betul pada sebahagian orang, salah pada beberapa soalan. Tak ada masalah. Kita bukan nak bergaduh siapa betul, siapa salah. Tapi kita bincang. Sonok kan bincang macam ni? Open. Tanpa perlu meninggi suara. Tanpa perlu bergaduh. Tanpa perlu stres-stres. Open. Kita dengar diskusi. Ini diskusi ilmiah yang perlu KPM wujudkan. Perlu KPM wujudkan dengan ibu bapa. Kerana ibu bapa merupakan stakeholder, pemegang taruh dalam pendidikan. Ibu bapa, jangan abaikan ibu bapa. Perlu dengar suara ibu bapa. Macam malam ni dalam pool kita buat, 91% ibu bapa mahukan PSR dan PT3 dikembalikan. Okey. Yang tak nak mereka ada hujah mereka, kita setuju juga, tak ada masalah. Okey. Kajilah, buat dapatan balik, buat kajian balik, buat secara telus. Biar orang respect balik KPM. Biar orang kembali respect, orang kembali sayang, kembali bangga. Kembali bangga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia kita. Itu sahaja daripada saya. Harap maaf jika ada kasar bahasa yang lemah itu daripada saya. Yang lebih itu semua Allah Ta'ala. Okay? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sudi komen, sudi like, sudi share, sudi hadir pada live malam ni. Maaf kalau ada siapa-siapa yang terasa. Saya tak ada nak condemn siapa-siapa pun malam ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.